Sebelum ni tak habis sebab baca baru ni tak ada bincang, iaitu bab sifat allati yu'rafu biha fid dunya ahlul jannah wa ahlul nar. Ini bab sifat-sifat yang dapat dikenali dengannya dalam dunia ini, ahli syurga dan ahli neraka. Sifat-sifat yang dapat kita kenal dengannya ahli di dunia ini, ahli syurga dan ahli neraka. Riwayatnya baru ni kita sudah baca dah, iaitu Iyad bin Himar al-Mujashi'i meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada suatu hari dalam ucapannya, ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadha. Ketahuilah, sesungguhnya Tuhanku memerintahkan daku supaya mengajar kamu apa yang kamu tidak tahu, sebahagian daripada yang diajarkannya kepadaku hari ini atau tadi kullu malin haltuhu abdan halalun. Setiap harta yang aku kurniakan kepada hamba, seseorang hamba, itu adalah halal. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Dan sesungguhnya aku menjadikan hamba-hambaku ini hunafa, bersih, suci semuanya. Wa innahum atathumus syayatin. Kemudian mereka didatangi syaitan, fajdalathum an dinihim. Lalu syaitan memesongkan mereka daripada agama mereka. Syaitan mengharamkan apa yang aku halalkan untuk mereka dan menyuruh mereka supaya mereka menyengutukan daku dengan sesuatu, atau menyengutukan sesuatu denganku. Boleh juga malam unzil bihi sultana, sesuatu yang tidak pernah aku benarkan ataupun aku suruh. Wa inna Allah nazara ila ahli al-ard, dan sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi, famaqatahum, dia memurkai mereka, sama ada dari kalangan Arab atau Ajam, kecuali sakti baki ahli kitab. Wa qala innama ba'athtuka, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku utuskan engkau liabtaliyaka, untuk menguji engkau dan menguji denganmu, yakni menguji orang lain denganmu. Wa anzaltu alayka kitaban, dan aku turunkan kepadamu sebuah kitab, la yaghsiluhul ma, yang tidak dapat dibasuh oleh air, yakni tidak tanggal oleh air. Taqra'uhu na'iman wa yaqzan, engkau membacanya dalam tidur dan jaga. Dan sesungguhnya Allah menyuruh aku an uharriqa, supaya uharriqa asal maknanya membakar, di sini maksud memerangi Quraisy. Maka kataku, Rabbi idzan yathlaghu ra'si, Tuhanku, kalau begitu mereka akan memecahkan kepalaku. Fayad'uhu khubzatan, dan menjadikannya seperti roti. Qala istakhrijhum, kata Allah, keluarkan mereka, kama istakhrajuka, seperti mana mereka telah mengeluarkanmu. Waghzuhum nughzika, perangilah mereka, kami akan menolong engkau dalam perangmu itu. Wa anfiq fasanunfiq alaik, keluarkanlah belanja, berbelanjalah, boleh juga. Fasanunfiq alaik, kami akan
belanjakan. Jadi kami akan balas perbelanjaan yang kamu keluarkan itu kepadamu. Wa ba'ath jaishan nab'ath khamsatan mithlahu. Hantarkan pasukan tentera, kami akan hantarkan 5 pasukan seumpamanya. Wa qatil biman ata'aka man asaka. Dan berperanglah dengan bantuan, dengan pertolongan orang-orang yang taat kepadamu, orang yang derhaka kepadamu. Jadi engkau perangilah orang yang derhaka kepadamu dengan orang yang taat kepadamu. Kata Allah, wa ahlul jannati thalathatun. Kata Allah atau kata Rasulullah di sini, ya? Ahli syurga itu ada 3 macam, 3 golongan manusia. Dhu sultanin muqsit. Yang pertamanya orang yang mempunyai kuasa yang adil. Mutasaddiq muwaffaq. Seorang yang keduanya seorang yang suka bersedekah dan mendapat petunjuk. Wa rajulun, ni yang ketiganya, rajulun rahimun raqiqul qalb. Tidak tadi, tadi silap sikit. Dzu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaq, itu semua sifat lagi kepada dzu sultan itu. Dzu sultan itu sifat lagi pada itu. Maknanya orang yang mempunyai kuasa yang adil. Lepas tu sifat dia lagi, suka bersedekah, muwaffaq dan berjaya. Itu masuk dalam golongan yang pertama lagi satu tu. Wa rajulun rahimun raqiqul qalb. Ini yang kedua, ni baru yang kedua. Seorang yang penyayang, raqiqul qalb, lembut hatinya terhadap setiap ahli keluarga, sanak saudara dan orang Islam. Wa afifun, ini baru yang ketiga. Wa afifun muta'affif, seorang yang semula jadinya, mana kejadian asalnya itu suka menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang tidak baik. Muta'affif, dan berusaha menjadi begitu. Dzu iyalin, banyak tanggungan ataupun ada ramai anak bina. Qala wa ahlun nar, Nabi SAW bersabda. Atau boleh lagi kita kata ni qala ni dia berkait dengan Allah, mana kembali kepada Allah. Nabi cerita ni. Ahli neraka pula iaitu 5 macam manusia. Yang pertamanya ad-dha'iful ladzi la zabra lahu, orang lemah yang tidak ada akal, mana tidak cerdik langsung. Alladzina hum fikum tab'a, iaitu orang-orang yang hanya merupakan pengikut di kalangan kamu. Mereka tidak mencari keluarga, tidak mencari isteri, tidak mahu berumah tangga. Wala malan, tidak mahu juga harta. Wal kha'in, itu yang pertama. Yang kedua, wal kha'in alladhi la yakhfa lahu tab', wa in daqqa illa khanahu. Yang keduanya ialah orang yang berkhianat, yakni pengkhianat, yang tidak tersembunyi kepadanya sesuatu yang diingininya, walaupun benda tu sangat halus. Walaupun benda tu sangat halus, dia akan mengkhianatinya. Sangat kecil, dia akan tetap mengkhianatinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa rajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malik, iaitu seorang yang tidak tahu pagi maupun petang, yang dia tahunya hanya nak memperdaya engkau atau menipu engkau tentang ahli keluargamu dan harta bendamu. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa dzakaral bukhl awil kadhib. Nabi SAW menyebutkan tentang sifat bakhil dan dusta. Mana ada juga orangnya perangainya lagu tu. Ini semua ni ahli neraka.
Dan yang kelimanya Asy-Shinzir Al-Fahash, iaitu seorang yang Asy-Shinzir Al-Fahash, seorang yang bermulut kotor lah, kotor, suka bercakap kotor, suka mencarut. Itu Asy-Shinzir Al-Fahash. Walam yadhkur Abu Ghassan fi hadithihi wa anfiq fasanunfiq alaik. Abu Ghassan di dalam hadisnya tidak ada menyebut ni, wa anfiq fasanunfiq alaik. Hak tu tak ada. Hak lain-lain serupa ada. Hak lain-lain serupa je ada. Sebab Imam Muslim ambil daripada 3 orang tu guru dia. 3 orang tu guru dia, Abu Ghassan Al-Misma'i, Muhammad bin Musanna dan Muhammad bin Bashar bin Uthman. Jadi di permulaan hadis dia sebut lafaz hadis yang akan dikemukakan ini adalah lafaz Abi Ghassan dan Ibnul Musanna. Lepas tu di sini dia sebut ni Abu Ghassan tak ada sebut ni. Mana ada sebut ni-nya iaitu Muhammad bin Al-Musanna sahaja. Adapun Abu Ghassan bahagian ni, ni dia tak ada sebut. Itu saja dia ceritanya. Lepas tu dengan sanad satu lagi, Imam Muslim meriwayatkan daripada Qatadah, juga dengan sanad yang sama daripada Qatadah ke atas itu sama. Dalam riwayat ini tak ada sebut kullu malin nahaltuhu abdan halalun. Bahagian tu tak ada sebut. Setiap harta yang aku kurniakan kepada seseorang hamba, yang seseorang manusia, adalah halal. Itu tak ada sebut bahagian tu. Lepas tu dengan sanad satu lagi, Imam Muslim meriwayatkan daripada perawi yang sama, iaitu Iyad bin Himar, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap pada suatu hari, dan perawi mengemukakan hadis yang tersebut sebelum ini seterusnya. Dan di akhirnya dia kata, qala Yahya qala Syu'bah an Qatadah, katanya sami'tu mutarrifan. Qatadah kata saya mendengar mutarrif. Sebab tadi diriwayatkan secara an-anah sahaja, maka di sini dia sebut qaul itu, ataupun ada tasrih bis sama' situ, sami'tu mutarrifan, hadis itu. Seterusnya riwayat daripada orang yang sama juga, cuma di sini disebutkan siapa Iyad bin Himar itu, iaitu saudara Bani Mujashir. Yang ini salah seorang daripada puak-puak ni lah. Qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin khatiban. Lafaz dia berbeza, iaitu pernah pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri memberi ucapan. Katanya, innallaha amarani, sesungguhnya Allah menyuruh aku, memerintahkan aku. Wasaqal hadis, lalu perawi hadis ini mengemukakan hadis sama seperti hadis Hisham daripada Qatadah yang tersebut sebelum ini. Cuma dalam riwayat ini dia ada menambahkan ni, tak ada tadi, wa innallaha auha ilayya. Ni ada ni dalam riwayat ni, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku bahawa kamu hendaklah bertawadhu', yakni merendah diri, hatta la yafkhara ahadun ala ahad, sehingga tidak ada sesiapa pun membesarkan dirinya terhadap orang lain. Wala yabghi ahadun ala ahadin, dan tidak ada sesiapa pun menzalimi seseorang yang lain. Ini adanya dalam riwayat ni, tak ada tadi. Wa qala fi hadithihi, di dalam hadis ni juga dengan sanad ni, dalam riwayat tadi tak ada. Wa hum fikum tab'an la yabghuna ahlan wala mala. Ni ada juga tadi, cuma faqultu, ni kemudian faqultu, saya pun tanya, fayakunu dzalika ya Aba Abdullah, adakah keadaan ini akan berlaku wahai Aba Abdullah? Ni ada tadinya. Qala, katanya, ya, demi Allah aku sempat pun dengan mereka ini semasa jahiliyah. Wa innar rajula, semasa jahiliyah tu seseorang tu ada yang menjadi penggembala kambing kepada satu kumpulan masyarakat, sekumpulan orang. Ma bihi
illa walidatuhum yata'uha. Dia tidak mendapat apa-apa daripada hasil usahanya itu, daripada pekerjaannya itu, selain daripada dia dapat menyetubuhi hamba sahaya di kalangan mereka. Itu hadis hak baru ni kita tak ada bincang tu. Tapi sudah sebut dah sikit sebanyaknya. Sudah sebut dah. Tak apalah, secara ringkas kita bincang sekali lagi. Hal ini berkenaan dengan sifat-sifat orang ahli syurga dan ahli neraka yang boleh kita tahu di dunia ni lagi. Mana Nabi SAW kata, ni sifat ahli syurga dan ni sifat ahli neraka. Maknanya dia tidak kenal lah kita buat lagu tu. Kalau ahli neraka tu, sifat ahli neraka tu jangan ada lah. Sebab itu nak gialah ke neraka lah. Kalau hak sebut sifat-sifat ahli syurga tu, molek kita ada lah. Kalau tak ada lagi, biar ada lah, usahalah. Sebab itu akan membawa kita kepada syurga. Dan boleh kita kenal, boleh tahu, walaupun kita tak boleh tentukan dia ni pasti dah ahli syurga ataupun ahli neraka, tak boleh. Sebab kita tak tahu lagi dia ni nak mati lagu mana. Kalau katakanlah dia tu ada sifat-sifat ni lah, sifat ni ada, lepas tu dia bertaubat, boleh jadi dia bertaubat, Tuhan terima, tak masuk neraka lah, tak jadi masuk neraka lah. Tapi kalau nak kira sifat-sifat tu, kiranya pada asalnya kalau tidak bertaubat, Tuhan tidak terima taubat dia, boleh bawa ke neraka tu, sifat ahli neraka tu, kalau nak kira tu. Begitu juga dengan ahli syurga, sifat-sifat ni boleh jadi dia berubah pula, lepas tu tidak jadi gitu. Satu peringkat memanglah lagu tu, memanglah jaga diri, jaga kesucian diri, adil dan sebagainya. Lepas tu tidak, maka dia boleh jadi ahli neraka pula, tukar pula. Jadi kita tak boleh sedap hati lah. Maknanya ni semua ni hadis-hadis ni mengajar kita itu kelebihannya Islam ni. Dia jadi tidak membuatkan kita tu sedap hati. So kalau kita baik setara mana pun tidak sedap hati, tidak terlalu yakin, tak boleh nak yakin. Mana kita sentiasa kena berharap kepada Allah SWT, minta pertolongan dia. Dia kena duduk situ. Walaupun kita katakanlah mungkin tak ada kalau 70 tahun kita hidup ni, wah baik semua, wah ibadat semua, tak berhenti pun tak boleh lagi. 70 tahun tak ada buat maksiat, tak boleh kita rasa sedap hati. Aku banyak dah, sedap dah aku dudukkan aku di sisi Allah, ahli syurga dah. Nah, jadi aku tak usi. Tak boleh lagu tu. Kata lagu tu silap, salah dah tu. Tu nak ala kepunduh dah tu. Jangan kata lagu tu tak boleh. Walaupun 70 tahun duduk dalam keadaan taat, buat ibadat, tak boleh. Kena kita tak ada gapo, tak ada gapo. Tak tahu Tuhan nak terima sebanyak mana, tak tahu. Duduk situ, harap-harap Tuhan terima lah. Nak yakin mesti Tuhan kena terima, tak ada, tak boleh kata pasti gitu. Jadi mesti atas Tuhan gitu, tak ada. Mudah-mudahan dia terima, gitu saja. Supaya juga kalau kita ada maksiat, ada benda tak molek pun, ni kelebihan Islamnya, iaitu kita tidak kecewa, tidak putus asa. Kalau putus asa itu silap. Walaupun katakanlah sebaliknya, tadi kita kata 70 tahun duduk buat neraka saja, jahat 70 tahun buat maksiat, tapi dia hidup lagi, jangan kecewa, jangan putus asa. Tuhan beri lagi peluang tu, taubatlah. Taubat. Gitu. Mana tidak kata dah 70 tahun tu tak ada harapan, Tuhan tak mesti tak terima, tak boleh jadi ahli syurga. Tak ada lagu tu. Dalam agama ni tak ada putus lagu tu. Dia mesti kena ada. Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang. Jadi kita minta lah dengan dia, minta ampun lah. Cuma kena nyesal lah, berhenti. Mana kita tahu, takutnya ada insaf pada masa tu, baru insaf. Moga manusia ni ramah daripada dulu sampai ke kiamat ni, tak tahu zaman mana. Ada tu lagu-lagu tu. Jadi kalau ada nak jadi ahli syurga atau jadi ahli neraka, kena baiki diri. Tu je honanya.
Perbaiki diri. Ni lah anda sebut ni, antara yang disebut dalam ni, dia sebut ahli syurga, sifat dia. Kalau orang tu mati dalam keadaan ni, kita boleh kata ada sifat ahli syurga lah, mudah-mudahan dia ahli syurga. Di sisi Allah diterima lah. Hakikatnya kita tak tahu juga. Tuhan tahu setara mana terima dia, ikhlas setara mana tak tahu juga. Cuma kita boleh katalah secara umum dia ada sifat ahli syurga. Syarat-syarat untuk jadi ahli syurga tu ada dah Islam, lepas tu baik pula. Gini kita kata kalau ada kesalahan gitu gini dengan kebaikan yang dia buat tu, kiranya Tuhan ampun, boleh ampun dia. Jadi kita boleh katalah ahli syurga. Boleh kata secara umum gitu. Dan bukan kata secara umum tu, mana secara umum, secara khusus kita tak boleh kata. Kalau Islam juga kita boleh kata dah ahli syurga, kita boleh kata dah. Cumanya ahli syurga tak masuk neraka langsung, tak boleh kata lagu tu, tak tahu waktu tu. Bila ada mengucap la ilaha illallah tu kan ahli syurga lah kiranya. Kita kena yakin gitu, dan muka Nabi royak gitu. Islam ahli syurga. Cumanya kita tak boleh kata dia syurga terus. Kalau ada dosa ke apa, Tuhan ampun, tak boleh kata begitu. Hak boleh kata begitu seorang dalam dunia ni, kalau umat kita ni lah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hak sebelum pada tu pun Nabi juga, kalau boleh royak. Orang lain tak boleh royak. Nabi pun dia tidak tahu belaka juga. Hak mana Tuhan beritahu. Sebab ni dalam dia cerita Tuhan beritahu. Jadi sesungguhnya dia kata Tuhanku memerintahkan aku agar memberitahu, mengajarkan kepada kamu. Ini salah satu sifat Nabi, peranan dia, kerja dia mari ke dunia ni ialah untuk mengajar. Jadi mengajar tu adalah satu pekerjaan yang mulia, yang mulia, yang istimewa. Sebab apa? Kerja Nabi. Jadi kalau orang duduk ajar Allah Subhanahu Wa Taala, Quran dan Sunnah tu sangat istimewa lah. Sebab dia sambung kerja Nabi, kerja Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi suruh ajar kamu apa yang kamu tak tahu. Kalau kita tak tahu benda lain, banyak kira-kiranya dalam dunia Nabi tak tahu juga. Hak tu tak apa, tak tahu. Hak ni hak kena tahu. Setiap orang kena tahu. Tak boleh tak tahu. Jadi hak manusia tak tahu, hak manusia tak tahu tentu tak boleh tahu. Iaitu tentang agama, tentang dosa pahala, tentang hari pembalasan. Hak tu tak tahu. Hak tu kena royak ahli syurga, ahli neraka tu. Kalau nak buat benda-benda lain jahil, boleh jadi orang alim tu pun lebih jahil daripada orang biasa lagi. Kalau dalam bab-bab dunia ni, Nabi SAW pun dia kata kamu lebih tahu tentang dunia kamu daripada aku. Ada benda tepat-tepat. Jadi hak tu tak apa, hak tu tak ada kena-mengena dengan tugas seorang Nabi. Tugas seorang Nabi bila kata nak ajar tu kan, hak kamu jahil tu hak berkait dengan agama lah kira-kiranya. Hak dia baru ajar aku saat ni, dia kata, atau tadi, hari ni, maksudnya hari ni tu barulah. Kira-kiranya aku sebelum pada ni pun tak tahu juga. Dia ajar aku, Tuhan ajar aku, lepas tu dia suruh aku ajar kepada orang lain. Hak dia ajar ni baru. Gapo dia? Setiap harta yang aku kurniakannya kepada seseorang hamba adalah halal. Kena faham molek ni. Yang aku kurniakan kepada seseorang hamba tu lah ke mana? Hak satu, dengan cara yang betul, dengan usaha yang betul, cara betul. Itu hak Tuhan pun juga. Kalau usaha dengan cara tak betul, itu kita tak panggil hak Tuhan beri, itu Tuhan kurnia tu. Dengan cara yang tak betul, menipu ke, dengan cara curi ke, merompok ke dan sebagainya, itu tak termasuk dalam hak Tuhan kurnia. Jadi tidak halal lah hak tu. Tidak halal hak tu. Satu maknanya. Yang kedua, setiap benda, setiap harta yang aku kurniakan kepada seseorang tu halal. Maksudnya yang aku kata halal, halal. Tak ada siapa dia boleh ubah. Kalau tu dia kata haram pula, tak ada.
Jangan percaya, jangan terima, jangan pakai. Tak usah pakai. Kalau orang kata lembu haram misalnya, haram makan lah maksudnya, lembu haram, tidak halal, padahal Tuhan halalkan, tidak akan jadi haram dengan sebab orang lain kata. Bila Tuhan kata ni halal, halal. Begitu. Begitulah juga dengan benda-benda lain. Benda-benda lain. Begitu juga sebaliknya. Kalau Tuhan kata haram, tidak jadi halal dengan sebab orang lain kata halal. Tidak jadi halal. Kalau kita buat, kita tetap dosa dan tetap akan menerima hukumannya. Tetap akan menerima hukuman seperti yang disebutkan oleh Allah. Misalnya kata riba haram, kita kata halal. Jangan kita kata halal, jangan tu orang kata halal. Kalau tu celaka kita. Rugilah kita. Dan aku jadikan hamba-Ku ni suci. Suci itu maksudnya baru disebut dah sikit sebanyak. Supaya dalam hadis lain disebutkan kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak tu dilahirkan dalam keadaan suci. Itulah maksud hunafa di sini, suci. Dia jadi rosak, jadi punah ni sebab syaitan yang memesongkan mereka daripada agama mereka. Syaitan yang mengharamkan apa yang aku halalkan. Dan syaitan yang suruh mereka melakukan syirik. Jadi benda-benda hak tak molek ni, hak Tuhan kata halal, tiba-tiba ada orang lain kata haram, itu syaitan. Syaitan sungguh. Syaitan serati hak kita tak nampak tu. Boleh jadi hak tu. Boleh jadi juga syaitan dengan maksud manusia tu sebenarnya syaitan, sebab dia membawa kita kepada neraka. Syaitan-syaitan ni dia nak kita masuk neraka sekali dengan dia lah. Hakikatnya begitu. Jadi syaitan-syaitan itu. Bila kata syaitan, kita sepatutnya kena takut lah. Tak sih lah, menjauhkan diri lah. Jadi dia nak ajar kita supaya tidak ikut hak lagu ni. Jadi kalau ajaran lagu ni cara tu ajaran syaitan, bukan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hak lagu-lagu ni sebenarnya pada hakikatnya kotor, tidak suci, mencemarkan fitrah manusia, mengotorkan fitrah manusia. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah benarkan benda-benda lagu ni kepada sesiapa pun untuk menghalalkan yang haram, untuk mengharamkan yang halal. Dia tidak benar kepada sesiapa pun. Nabi pun hak sebenarnya kalau dia haramkan, Allah, daripada Allah, bukan dia sendiri. Begitu juga syirik dan lain-lain. Ini kalau ada dalam dunia ni, ini ajaran syaitan. Kita tak boleh ikut. Kita tak boleh ikut. Lepas tu sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi, dia murka kepada mereka. Ini bukan setiap masa, tidak. Ini dia berkait dengan masa tertentu. Masa tertentu, iaitu ketika mana? Ketika Nabi Isa tak ada dah. Lepas pada Nabi Isa tu tak ada, manusia ni pesongkan ajaran dia, agama dia. Agama yang dibawa oleh Nabi Isa tu punah. Pada ketika itu Allah SWT murka kepada manusia. Tak kira Arab, tak kira Ajam, semua punah. Ketika punah, sebab menyelewengkan ajaran Nabi-Nabi. Nabi Isa ke Nabi mana ke, tapi hak dekat dengan Nabi kita je Nabi Isa lah, kita kata. Kecuali saki-baki ahli kitab. Pada di kalangan ahli kitab tu adalah, walaupun tidak ramai, hak majoritinya hak punah. Duduk bawa hak ajaran yang diselewengkan itu. Adalah sedikit sebanyak, segelintir lah, kita kata ahli kitab. Hak tu Tuhan tidak murka. Pasal apa? Dia duduk pegang lagi dengan ajaran hak sebenar, hak asal. Ini menunjukkan kalau kita pegang ataupun duduk sebarkan ajaran yang tak betul, yang sudah diselewengkan,
kita akan dimurkai oleh Allah. Hak pegang dengan ajaran hak betul, walaupun tak ramai, mereka lah orang yang Allah SWT redha. Allah kata, sebenarnya aku utuskan engkau untuk uji engkau. Seorang Nabi tu dia ada kerja dia sendiri. Bukan dia tu terlepas daripada ujian. Tidak kata uji untuk orang lain saja, tidak. Dia sendiri tu pun Tuhan uji juga. Tuhan uji lagu mana? Sejauh mana dia akan melaksanakan tugas yang Allah SWT serahkan kepada dia untuk disampaikan kepada orang lain setara mana. Jadi kalau kita tengok Nabi-Nabi ni kan memang habis ring lah. Dia buat tu habis ring lah. Kira-kiranya tak ada yang boleh kata-kata dia cuai di mana-mana bahagia. Sebab apa? Dia adalah orang yang paling bertanggungjawab, paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ke mana-mana pun tak terlepas daripada ujian juga. Saya uji juga. Walaupun kata Tuhan tolong pun dia kadang-kadang tu nak boleh kau tolong tu teruk dulu. Nabi sekalipun teruk dulu. Jadi itu semua termasuk dalam ujian. Sedih juga mana lama sebab Nabi Nuh tu katakanlah alfasanatin illa khamsina ama 1000 tahun kurang 50 tahun. Mana 150 tahun duduk dakwah lah. Tak terima kau. Sedih juga dia. Macam mana perasaan dia? Mungkin kita tidak pernah menghadapi mana keadaan tu kan. Orang kata, orang buat nyanyi, orang gelar, orang macam-macam lah. Bukan sekadar tu sajalah. Orang buat nyanyi. Kita nak royak benda molek, sia ke dia. Jadi macam mana keadaannya? Mestilah sedih, mestilah kecil hati, ada macam-macam. Kecewa kadang-kadang. Kecewa pun buat kerja saja, berapa ratus tahun. Itu ujian kepada seorang Nabi. Seorang Nabi pun dia tidak terlepas daripada ujian juga. Dan aku uji dengan engkau. Orang-orang lain ni uji denganmu lah. Setara mana mu mari ni orang terima kamu. Dah benda dia tak terima tu, benda lagu mana? Hak kamu royak tu, hak kamu royak ni macam misalnya hak ni, ini sifat ahli neraka. Setara mana orang terima? Nak tengok, nak uji. Orang mukmin dah kata beriman kepada kamu, setara mana dia terima? Kalau dia kata saja, dia kecek saja, tak meresak sampai ke dalam hati dia. Pasal apa? Pasal perangai tu dah ada semacam. Perangai tu dah ada semacam perangai ahli neraka. Mana kita boleh kata percaya kepada Rasul. Itu pun nak uji juga, nak uji kita pula waktu tu. Hak Islam tu, hak kafir pun uji juga. Dan aku turunkan kepadamu sebuah kitab yang tidak dapat dibasuh oleh air, mana tidak tangga dengan air. Zaman itu orang tulis ni, dia tulis dengan dakwah celup tu, dia kalau curah air tu boleh hilang dakwah. Quran pun ditulis lagu tu juga dulu, serupa dengan kitab-kitab lain lah. Tapi kalau kitab lain boleh hilang lah. Boleh kita guna roba, kalau kita kata macam-macam lah cara nak hilang hak tulis tu. Sampai sekarang ni kau canggih-canggih lagi kan. Zaman itu air lah, guna air. Hak mana tulis tu. Nak ceritanya Quran ini tidak akan lenyap. Kalau katakanlah bakar semua, ataupun boleh basuh semua, hilang tangga, sapu semua, Quran tak akan hilang. Itu maksud dia ni. Ini sebuah kitab yang tidak akan hilang, tidak akan lenyap. Sebuah kitab lain, sebuah buku lain lenyap, boleh hilang. Ini dah. Bahkan kitab ni kitab yang terpelihara. Kitab yang terpelihara. Kitab apa dia? Quran itulah. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya.
Dan supaya kita percaya gitulah, supaya kita beriktikad gitulah. Jadi kalau hak lain boleh hilang, boleh lenyap, boleh dihapuskan, boleh dipesongkan, boleh diselewihkan, boleh ditukar ganti, ditambah, dikurangkan, macam-macam lah, boleh tukar tambah. Hak ni tak boleh. Kamu baca dalam keadaan tidur dan sedar. Mana Nabi ni baca Quran ni dalam keadaan tidur baca, sedar apa baca. Hak tu dia. Baca lagu mana dalam keadaan tidur, dalam keadaan sedar. Ya nak ayat kamu ingat molek. Satu, kalau Nabi memang dia boleh baca lah, memang boleh baca. Wahyu mari tengah tidur boleh. Serupa yang tengah sedar pun kepada dia. Kalau hak berkait dengan umat dia ni lagu mana? Maksudnya dia ingat. Orang hak ngapa Quran dia tidur tu, Quran ada dalam dada dia. Dia sedar pun Quran ada dalam dada dia juga. Itu maksudnya. Jadi dengan adanya ramai orang-orang hak lagu ni, macam mana nak boleh hilang Quran? Tak akan hilang Quran itu. Lepas tu banyak pula tu cetak tu. Kalau zaman sekarang ni, maknanya kalau jual air pun tak hilang dah tu. Jual air pun Len ni orang buat atas kertas plastik pula ni. Tu lagi tak hilang dah. Hak sahih pun tak hilang, tidak tulis pun zaman itulah. Jadi sehingga tidak mungkin maknanya hilang lah. Kitab yang paling banyak dalam dunia ni dicetak. Kalau tak cetak, dunia percetakan zaman Len ini macam-macam bentuknya, caranya. Jadi tak mungkin akan hilang. Ngapa saja. Kalau katakanlah boleh hilang, siapa tu tak hilang juga. Dalam masa sementara boleh orang buat. Ada pula Quran. Sebab apa? Ingat ramai hafiz itu. Tidak serupa kitab-kitab lain. Walaupun kitab suci, tak ada apa lagu tu. Tak ada apa lagu tu. Seorang lah kalau kita nak tanya orang Kristian lah. Kalau Kristian lah, kalau agama lain pun serupa jugalah kitab suci dia. Seorang je nak tanya, ambil lah padri nombor 1. Dia ingat daripada awal tu baca je baca. Tak ingat. Kita ingat. Sedangkan kita budak-budak lagi panggil budak baca 2-3 juz sebentar baca. Ni nak ingat lafaz dia tu, nak ingat. Dia nak ingat hak mana. Moga tidak asli belaka. Kalau kata Inggeris pun tidak asli juga, tidak asal juga. Atau kalau bahasa lain, apa makna? Pada hakikatnya tidak apa hak sebenar juga. Hak sebenar tu duduk mana? Tak ada siapa dia tahu. Pada apa kan? Hak ada Len ni pun tak boleh apa. Ikutlah ambil lah hak bahasa Melayu ke dah. Orang Melayu apa ada ke? Orang Kristian Melayu, kalau kata ada je lah. Kalau orang kata ada tak ada. Atau bangsa-bangsa lain, bangsa Filipina kau tak? Tentu ada Bible tu dalam bahasa dia. Ada apa? Tak ada. Seorang abuk tak ada. Boleh kita cabar selalu. Boleh cabar selalu. Itu bezanya nak ayat kitab tu. Dan Allah suruh aku bakar Quraisy. Bakar tu maksudnya perang Quraisy. Jadi orang Nabi pergi nak buka Mekah, nak menakluki Mekah tu atas perintah Allah lah. Mana kalau Quraisy lawan pada ketika tu, perang lah jadinya. Tapi Nabi SAW dia pergi tu, kalau boleh tak saya perang je, kalau boleh. Jadi dengan sebab itulah dia buat tu, cara pergerakan dia tu jadi selamat. Tak ada, hanya berlaku pembunuhan tak ramai lah, beberapa orang saja. Berdasarkan riwayat tak sampai 100 orang, 50 orang pun tak ada. Tak ada mati. Kalau sahabat mati 2 orang. 2 orang. Jadi makna tak ada berlaku perang lah. Sebab apa? Nabi SAW ada. Kalau siapa-siapa masuk dalam Kaabah, selamat, aman. Siapa-siapa tak sibuk kaca, tak ganggu, selamat dia. Jangan nak lawan. Siapa-siapa masuk dalam rumah Abu Sufyan, amin, fahuwa amin. Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin, selamat dia. Siapa-siapa masuk dalam rumah Hakim bin Hizam, selamat. Jadi pakak masuk, pakak lari musuh. Kalau masuk dalam tu musuh setara mana pun, hak dulu bunuh orang Islam dalam perang berapa kali dah, selamat. Dia tak ada perang. Tak ada. Nabi SAW masuk,
dia menguasai Mekah. Tapi Tuhan suruh berat. Sampai setara tu akhirnya bangsa dia lah, daging darah dia lah, kita kata anak beranak, tidak terima di peringkat permulaan. Akhir sekali tunduk kepada dia, jatuh ke tangan dia juga. Kalaulah mereka terima awal-awal lagi, alangkah mulianya mereka. Tapi tak, waktu Tuhan nak beri tuah tu, Tuhan nak beri kepada puak-puak Ansar, maka bolehlah kepada puak-puak Ansar. Puak-puak Quraisy ni lepas Fatih Makkah tu barulah khabar, barulah celik mata. Tapi puak-puak dia lepas pada tu gomo juga, gomo juga bela Islamnya, yang kemudian sampai rata ke dunia ni, capur semua otak dia ni capur, pergi berjual Islam, sebar Islam. Aku pun kata pada ketika tu, kalau lagu tu kat Tuhan, kata dia, kata Nabi lah, mereka akan pecahkan kepalaku kalau nak suruh perang. Jadi hak ni kira-kiranya, kalau kita mengambil kira hak Fatih Makkah tu kemudian dah. Kalau kira hak dulu, kalau kira hak dulu, hak ni semasa di Mekah mana tak ada kuasa lagi. Nak suruh perang mana satu hari nanti, bukan lah ni. Kalau perang kat tengok kepada keadaan pokok dia pada masa tu kan, pakat katak kepala ke demo lah. Pakat katak kepala, akan pecahkan kepala aku, kata dia, dan akan jadikan roti lah kepala aku. Pakat cobek sikit seorang maknanya. Teruklah mereka akan buat aku. Allah kata, kamu keluarkan mereka sebagaimana mereka telah mengeluarkan kau. Kalau dia nak lawan, kamu keluarkan. Memang lari pun, mana-mana tak si tunduk, tak si terima Islam. Terima Islam itu tidak semestinya masuk Islam. Nabi tidak paksa masuk Islam. Masa pembukaan Mekah tu pun tak paksa. Ramai lagi orang tidak Islam pun. Cuma jangan melawan. Jangan nak melawan, nak perang. Jadi hak taksir lagu tu, dia lari. Secara tidak langsung bermakna dengan kedatangan Nabi SAW pergi ke Mekah tu, jadi keluar mereka secara tidak langsung. Dulu puak-puak dia lah suruh Nabi ni serabut, duduk Mekah, halal lah, buat negeri lah, macam-macam lah, cadangan. Dan Tuhan kata, kamu perangi mereka, kami akan menolong kau dalam memerangi mereka. Tak solusi lah. Dan keluarkan belanja, kami akan keluarkan belanja untuk kamu, jadi balaslah. Dan hantarkan pasukan tentera, kami akan hantarkan 5 kali ganda daripada pasukan yang kamu hantarkan itu. Jadi kalau tengok sini, nampak macam serupa dengan di Madinah dah ni. Pergi dalam perang Badar tu, kita tengok Tuhan bagi pertolongan lah, berupa malaikat-malaikat yang diturunkan dari langit, 1,000, 3,000, 5,000, disebutkan di dalam Quran itu. Jadi ni lah maksudnya. Jadi kamu perangilah orang yang derhaka kepadamu dengan orang-orang yang taat kepadamu. Orang-orang yang taat kepadamu tu siapa? Sahabat-sahabat Nabi lah pada ketika tu. Habislah situ. Ini cerita oleh kerana hadis ni dia sekali kan, jadi Imam Muslim dia ambil belakang. Padahal dengan tajuk ni tak ada kena-mengena. Tajuk ni tak ada kena-mengena, tak ada nampak secara langsung tu nampak. Lepas ni barulah nampak ni sifat-sifat ahli syurga, ahli neraka. Jadi hak ni pun Nabi sebut dalam peristiwa ni juga. Dia kata ahli syurga tu ada 3 macam orang. Yang pertama, dzu sultanin, orang yang mempunyai kuasa yang adil. Dzu sultanin muqsit. Muqsit tu maknanya adil. Zahirnya kita kata pemerintah ni kak, yang ada kuasa ni kak pemerintah lah. Kita panggil penguasa, kerajaan. Hak tu lah hak yang dimaksudkan dengan pemerintahnya. Jadi pemerintah tu gini sifat dia, adil. Satu. Yang keduanya mutasaddiq. Mutasaddiq maknanya suka buat kebajikan, suka bersedekah. Dia maksudnya buat kebajikan lah kita kata.
Itu maksud mutasaddiq. Mutasaddiq juga boleh kita kata pemerintah yang adil, yang mengikut cara yang benar, cara yang betul. Itu mutasaddiq juga. Muwaffaq, yang mendapat taufik daripada Allah SWT. Nak tahu dapat taufik ke tidak dapat taufik, dia ikut ajaran Tuhan. Kalau tidak ikut ajaran Tuhan, tengok situ. Kalau dia ikut perintah-perintah Allah, maknanya dia dapat petunjuk lah tu, dapat taufik lah. Ni tentu sekali dia jaga hak-hak orang-orang yang berhak tu. Kalau pemerintah lagu ni, tu kalau kita pakai dalam makna yang paling dekat lah, makna yang maklum. Kalau kata pemerintah ni siapa, orang yang berkuasa ni, supaya kita maklum, iaitu kerajaan, kita kata penguasa, hak tu lah. Kalau nak pakai dalam makna yang lebih umum lagi, iaitu orang yang ada kuasa ni, ramah ada kuasa di tempat masing-masing. Orang ni ada kuasa dalam bidang dia di sini, orang ni ada kuasa dalam rumah tangga dia, ada kuasa juga. Nak harap kepada pemerintah belakang, mana pemerintah tahu dalam rumah dia maya ke tidak? Tak tahu hak tu. Jadi orang ada kuasa setempat tu masing-masing dalam bidang kekuasaan dia tu, dia kena jaga. Dia kena jaga hak ni lah. Hak ni masuk juga dalam makna yang lebih umum, lebih umum. Yang keduanya, orang yang penyayang. Tak kira lah, hak ni tidak kena mengena dengan pemerintah lah. Pemerintah kalau tidak pemerintah, kau support. Penyayang dan lembut hati. Jadi kalau hak tidak jenis penyayang tu, tidak ahli syurga lah, gitu. Ada anak tapi tak sayang, benci. Saya ni cara lah, ni tak cara. Tak sedap tu, tak sedap lah tu. Tidak lembut hati. Rayaklah mana anakmu teruk gini-gini, tak ada apa. Tidak kata sedih nak jerit kau rasa, lagu mana fikir ikhtiar, lagu mana nak biar dia ni jadi orang, kita kata. Misalnya kita kata itu kalau terhadap anak, terhadap lain-lain pun support lah, support. Lembut hati. Tidak kata ahli syurga ni orang jenis gerah hati, tak ada kesia belah. Orang kata tak ada hati perut, tidak lagu tu. Kalau tak ada hati perut, dia boleh buat apa sajalah. Bunuh orang pun tak ada seragam, tak ada seragam apa. Nipu orang, buat nyaya kat orang, tak ada apa. Kering dia, orang kata kering kan, lagu tu lah. Tu sifat ahli neraka tu. Lawan ni tidak lembut hati. Kalau lembut hati ni dia ada ilmu taksir. Kalau orang buat kita lah ke mana? Lembut hati. Kita tak suka kan, jadi kita pun taksir. Tak boleh lah juga buat kau orang, dia mikir benda-benda lagu. Itu maksud lembut hati tu. Kalau anak beranak, dia jenis bersimpati, kesia belah, penyayang, pengasih, ambil berat. Yang dalam belakang lah tu. Itu sifat ahli syurga. Dan terhadap setiap orang Muslim, bukan anak-anak dia saja, setiap orang Islam dia ada perasaan simpati, kasih sayang, dia ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, afif di mana seorang yang menjaga diri dia daripada perkara-perkara yang tidak baik. Itu makna afif. Terutamanya dalam perkara-perkara yang berkait dengan seks. Dia cukup jaga diri dia, jaga kehormatan dia. Kalau kau tak boleh nak kawal diri, tak boleh, bahaya ni, kita ni boleh jadi maksiat ni. Kena nikah. Dia sanggup nikah, biar muda pun, daripada buat maksiat, daripada buat dosa besar, buat apa dia lagu tu. Ni afif. Bukan diri dia saja, ayah pun lagu tu juga kena faham-faham kan. Jangan nak kira mu tahu nak nikah dah, rumah ada dah, gaji berapa dah, kereta ada dah, tak boleh nikah kalau tak ada waktu. Tak ada langsung fikir anak ni, simpati anak ni akan jadi lagu mana.
Padahal ayah tu kaya raya pun senang. Hak sesak tak ada arah lah kita kata kan. Hak kaya senang. Kalau benda-benda lain dia boleh belanja, boleh boleh. Tapi kalau sebut nak nikah tu tak boleh. Apa? Padahal anak dia mahu jadi afif. Dia tak faham hak tu. Tak jejak tu lah. Sebab tu kita tengok orang zaman dulu, ulama-ulama dulu nikah awal belasan tahun nikah tu lebih selamat. Laki perempuan lebih selamat. Daripada lama-lama sangat. Wak gari yang lama-lama. Duduk dalam maksiat. Terutama zaman sekarang ni terdedah banyak sangat kepada maksiat tu. Tak ada masalah. Kalau jadi berlaku katakanlah berzina sekali, nak agak habis hidup, tak ada makna. Habis berat. Nak cerita je. Apa gunanya kalau lagu tu? Baiklah nikah. Sebab apa? Dia nak jadi afif. Dia hak sekeliling ni pun kena membantu. Kena membantu. Jangan tidak menyokong. Sebab apa? Dalam Quran kata dah, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Tuhan suruh kahwinkan. Dia suruh kahwin. Dia suruh orang tua tu lebih mikir daripada budak tu. Hak mana-mana tak menikah lagi. Hak mana-mana janda tak menikah lagi. Hak mana-mana juru baik dah. Pada bawa diri dah. Padalah. Hamba ke atau hamba saya, lelaki ke atau perempuan ke atau anak sendiri ke, dia suruh kahwinkan. Kalau mereka sesak, Allah boleh beri kayakan mereka. Tuhan kata dah. Tapi kita terlanjur takut. Tak berapa percaya kepada Tuhan. Hak tu hak dia kata. Jadi siapa tua ke diri, takut nak nikah. Jadi ini afif. Ini penting, besar ni benda ni, besar ni. Jangan kita pandai. Tak apalah, dia senyap-senyap ikutlah. Kalau berlaku lagu mana maksiat pun baik lagi. Dia tak boleh lagi. Dia orang Islam, dia kena takut pada dosa. Dia kena lebih utama jaga hak tu. Nak hidup mulia, iffah, dalam keadaan ada iffah, kesucian diri, harga diri ada. Kalau tergadai harga diri tak ada makna. Muta'affif, kalau dia asalnya tidak lagu tu. Ada orang kan perangai juru asal. Ada orang tidak apa juru mana. Tapi benda tu boleh usaha. Itu muta'affif ni makna orang yang berusaha untuk menjadi afif. Cubalah kira, ikhtiar, usaha supaya jadi juru. Kalau juru dia nak juru lagi. Kalau asal juru dia nak juru lagi. Dia nak lebih terpelihara lagi, lebih molek lagi. Tu ahli syurga ni. Tidak kata dia juru tu habis. Ada setara mana juru pun lebih pun kita nyada lagi hak lebih lagi kan. Kalau hak tak juru tu lagilah, memanglah hak tu dia kena berusaha jadi juru, jadi orang yang mulia, orang yang suci. Apa ni, tidak tercemar maruahnya, ni jadi susah lah pasal masyarakat. Pasal dia tak fikir ni lah, tak fikir cemar maruah ni. Dia kira orang tak tahu. Orang tak tahu. Berapa kali dah jadi pelacur pun orang tak tahu. Jadi orang anggap dia anak dara juga, gadis juga, mas kahwinnya mahal juga, payah basa juga nak nikah. Milih sangat. Siapa jadi susah, laki perempuan susah. Tempat kita pun susah dah. Tapi kalau pergi negeri-negeri Arab tu setengah-setengah lagi susah. Lagi susah. Lepas tu siapa dia jadi mangsanya? Semua jadi mangsa. Hak perempuan tu pun jadi mangsa, jadi andar tu. Anak darah tua. Dah tua susah lah. Tak boleh anak lah, macam-macam lah pun. Sedangkan hak tu sifat semula jadi manusia ni nak jadi ayah, nak jadi anak.
Tu sifat semula jadi manusia tu. Jadi tak fikir hak tu. Zu'iyalin, banyak tanggungnya. Jadi Tuhan suka hak lagu tu. Ahli syurga ni dia banyak tanggungan. Orang ahli neraka ni tak ada tanggungan. Apa dia? Anak dia boleh tak cara. Kalau orang ahli syurga ni banyak tanggungan. Iyal ni asal makna dia tanggungan lah, anak pinak ramah. Di bawah tanggungan dia tu dia yang bagi nafkah. Itu zu'iyal. Maknanya anak ramah molek dari satu segi. Kalau kita jaga molek, sebab apa? Setiap kita bui tu dia jadi sedekah tu. Jadi sedekah tu. Jadi sahabat ingat kau sedekah ni bui kau orang tak. Nabi kata hak mu bubuh surat dalam mulut binimu, anak kamu tu, hak tu pun sedekah juga. Dah hak tu Nabi SAW suruh jaga dulu. Zu'iyal. Yang ada ramai anak pinak. Tapi yalah susah lah Pak, nak jaga betul tu. Ramai juga anak ramai. Berseri apa anak. Tapi berselera anak. Tak sil lagu tu. Tak sil. Hak ni maksud dia lain ni. Anak ramai tapi jaga boleh. Jadi berlaku. Anak-anak tu jadi berlaku. Anak lagu tu. Nak lagu tu. Kalau ramai tak apa lah. Nak ramai lagu mana? Ni kau ramai. Itulah cara. Lepas tu kalau ni kau ramai, gagal pula, sibuk pula dah. Sebenarnya mulia. Kalau dapat jaga betul, dia lebih mulia. Sebab itulah Ibnu Abbas kata, khairukum aktsarukum nisa'an. Sebaik-baik orang di kalangan kamu ialah yang paling ramai bini. Pasal apa? Kalau orang Islam ramai bini, mana banyak tanggungjawab tu. Dia kena jaga. Pas ramai anak, anak pula kena jaga. Nak pergi jadi molek. Kalau anak tu jadi kucak barang habis, nyung sokok orang, jadi puak-puak dah. Waktu tu kait dengan kita. Kalau kait dengan kita, dia pegang kita juga. Tak boleh masuk syurga juga saya rasa. Sebab kita tak ajar molek dia. Maknanya tanggungan tu, kalau banyak tanggungan, dengan sebab tanggungan banyak, kita bertanggungjawab. Kita nak jaga. Sebab apa? Kita ingat ni orang ni butir mata ni lah, boleh nikmati dunia dengan sebab kita. Setengah orang tidak ikut cara Islam ni, dia takut kalau anak amal. Pasal apa? Jadi kongsi harta dengan dia pula dah. Kena bagi harta dengan dia. Dia boleh makan sebanyak ni, dia kena kurang lah sebab anak ni. Padahal kaya raya banyak, lebih daripada pak. Kalau nak kira piti boleh. Tapi dia bukan apa kata pak tak boleh pergi lah. Tu kan cakap pak lah kalau boleh pun. Kalau nak kira dari segi piti tak kahwin juga. Kalau nak kira atas piti lah, tak kahwin juga, rugi. Kalau cerdik anak dua orang. Sedangkan dia kait dengan bakar juga kan ni. Sebab arnak bakar besar-besar, bakar kecil-kecil. Berdirian di 24 dah. 24. Mana ramai kan kalau tidak ramai bini, tidak ramai anak. Tapi dengan fikir nak jagalah di 24. Bukan tak jaga tak ada juga. Jadi maknanya gitulah. Hak ni. Maksud ahli syurga ni dia nak bertanggungjawab banyak. Apa dia lagi dia boleh buat? Kebajikan hak nak buat. Apa dia lagi? Dia nak. Dia suka nak lagu tu. Kalau boleh lagu tu, kalau tak ada lagu tu tak usah. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut tak boleh berlaku adil, soalah tu kata. So, kalau tidak dalam hadis riwayat dah saya bangun saya ingat. Orang lain jalan betul belakang kita saya ingat. Berapa tidak adil terhadap isteri. Pula. Dia sebab agama ni tanggungjawab sebenarnya, tanggungjawab. Kalau dia gini-gini, bukan untuk kesukaan saja. Bukan untuk kesukaan saja, tanggungjawab tu. Kau tu hak payah tu. Apa ni dia tidak nanti ramah sikit. Kalau ni kau seorang pun ada juga tak cara, tidak bertanggungjawab, petula juga. Ada anak seorang tak jadi juga seorang dah. Mana agak dia lagu tu.
Jadi tidak letak atas ramah sikit, tidak. Dia atas tanggungjawab dan kemampuan sebenarnya. Letak situ. Kalau tidak, jadi tak molek belakang lah. Orang sahabat-sahabat dulu. Sebab ni kalau ramah belakang anak ramah. Kalau kita kenal Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Tu, Sayyidina ni, berapa? Berpuluh-puluh orang anak seorang-seorang. Itulah maksud Zu'iyal ni. Ramah anak pinak tu. Tapi anak pinak dia tu, dia niat untuk jadi pejuang. Memang apa? Jadi pejuang apa? Lepas dia mati ni, sambung duduk kerja dakwah, duduk pergi pegang sana sini, siapa Islam, siapa kau tempat kita ni pun. Kerana anak cucu dia tu, dia niat atas niat. Jadi kelebihan tu besar. Jadi tidak, walaupun dia ni anak pinak ramah, dia hidupnya penuh dengan iffah, penuh dengan harga diri, terpelihara kehormatan diri. Dia tidak buat maksiat, dia tidak buat kosir, jaga diri dia, makan halal, cari pitih cara halal, gitu. Ini ahli syurga. Lepas tu dia sebut ahli neraka ada 5. Yang pertama, orang yang lemah, tak ada akal, memang tak erti, tak cerdik asam. Kalau di kalangan kamu, dia ni pak turuk je, pak turuk. Hak lagu ni tak ada fikir nak cari isteri, nak berumah tangga, tak ada mikir. Ni ada jenis lagu ni. Wala malan, harta pun tak ada juga. Dia tak fikir. Dia kira buah hati dia tak senikah. Sebab apa? Kalau nikah susah, terikat bini tanya macam dah, gimana balik lewat sikit tanya lah. Ni dak ikut nak gimana, nak temu dengan siapa, suka hati dia. Kalau nikah jadi terikat dengan seorang. Kalau tidak nikah, boleh nak pergi mana-mana. Lagu tu mana tak ada mikir langsung lah. Tak ada mikir langsung. Mikir kita kena ada anak cucu, ada zuriat ke, tak ada. Tak ada fikir. Harta benda, harta nak dia kira berjoli je, kau habis lalu. Tak ada nak fikir untuk sedekah ke, buat kebajikan seksa, fikir untuk beri ke orang lain ke, nak infak, nak belanja, nak kebajikan, tak ada. Dia tak ada nak harta, nak ke dia. Kalau ada, nak belanja lah. Untuk diri dia lah maksudnya. Untuk kebajikan tak ada. Ni lemah sangat ni lagu ni. Tapi ada ramai-ramai manusia ni kan ada lagu ni. Jadi tak mikir langsung. Yang kedua, hak khianat. Tak ada. Kalau benda tu benda hak molek lah pada orang, walaupun kecil, tak ada sebelah mana pun, dia akan mengkhianati. Sekolah ni lah hak berlaku lah ni. Kena dadah sekarang ni habis punah umat Melayu dah. Dan kan nuntut lokal tu berapa sen sangat kalau dia pergi jual dah. Kan ada faedah juga tu. Ada faedah juga bagi dia lah. Boleh RM5 ke tak ada. Tak apa dah. RM10. Dia mesti akan mengkhianati. Tak kira benda sebesar mana pun, kecil mana pun. Kalau boleh buat guna ada faedah untuk dia, dia akan mengkhianati. Dia akan curi ke. Padahal kita kata-kata kasut pakai dah, lipat pakai dah. Dah lah dia boleh pergi jual lagi tempat pakai dah tu. Kedah lagu tu. Ni lagu. Khianat lah. Khianat. Dia duduk mana pun, jadi siapa pun khianat. Jadi jahat. Ni ahli neraka lah ni. Dia sebut ahli neraka ni. Tidaklah dia orang kafir. Islam pun kalau ada lagu ni perangai tak sedap tu kalau mati dalam keadaan lagu tu. Kalau mati dalam keadaan dah taubat, tu terserah kepada Allah SWT lah, kena berhenti sungguh lah. Kalau dah taubat, kalau tak ada taubat, kiranya dah Nabi royak dah ahli neraka ni masuk neraka dululah. Tak tahulah waktu tu. Dan kalau tak ada kebaikan, tak ada pertolongan, tak ada semangat tu semangat ni, nak semangat kepada dia, kita tak ajar ingat ke Nabi pun, tak ajar cara pun ke Nabi ni, tak ajar pun nak dengar hadis Nabi kepada dia kan. Nabi ajar, tak ajar. Mana dia tak kenal pun kita, tak kenal, tak boleh nak tengok, nampak kesan alamat orang ikut dia tu, tak nampak mana, tak nampak. Apa dia nak tolong lagu mana? Tu bendanya.
Dan satu orang, ni yang keberapa? Yang ketiga. Tak kira, tak tahu pagi petang, siang malam tak tahu, kira nak menipu saja. Jadi menipu ni tipu belaka. Tipu belaka. Nak berdaya belaka. Ahli kamu, bini kamu. Bini kamu pun dia boleh berdaya juga. Lama-lama jadi gila ke dia. Dia tak kira. Dia kalau bini orang, kalau dia kena perangai hudu. Misalnya kita kata nyada orang ramai-ramai ni, manusia Tuhan, kejadian Tuhan ni ada, dia kau suka. Jadi tak pada lagu tu dia pergi belajar ilmu siup dia jadi gila. Dah bisa belajar lagu tu. Dia kira nak kena orang, nak perdaya orang. Harta benda pun gitu juga, kira nak boleh ada ke dia. Dia orang tak senang. Ni berat juga. Dia tak boleh tengok orang senang. Kalau tengok orang senang, kira nak suruh orang tu susah. Nak suruh orang tu susah. Jenis deki lah. Jenis deki. Kena gitu. Ni ahli neraka belaka ni. Ahli neraka belaka ni. Dia tak boleh menipu, tak boleh kena gini. Ni bukan orang Islam saja, orang kafir pun tak boleh. Apatah lagi kalau orang Islam. Itu yang ketiga. Yang keempatnya bakhil dan bohong. Nabi ada sebut tu. Maknanya orang yang perangannya kedeku. Tak ada langsung mikir nak buat benda molek, nak buat kebajikan. Kedeku. Makan sendiri pun jadi kedeku juga. Terhadap anak pun kedeku. Jadi tak tahu sifat harta nak buat gapo. Nak gapo tak tahu. Jadi siapa pakar tu pun tak pakar tu pun maknanya hak gemurah. Atau hak cari-cari rela lagi. Tak apa, tak malu. Nak simpan harta. Ni kedekut sangat tu. Tak sebui kau orang ke mana-mana. Jadi tak boleh kedekut sangat ni. Bakhil tak boleh. Sifat bakhil ni sifat ahli neraka juga. Terutamanya bakhil dalam hak berkait dengan agama. Bakhil dalam tu, hak tu ada sifat ni mari hak tu. Dalam perkara agama bakhil. Tu berat lagi. Ataupun dusta. Ni syak perawi lah. Ataupun dusta. Dia sebut perangai pelawak lah. Ni pelawak, kecek bohong. Ni ahli neraka. Wasyinzir. Syinzir maknanya orang yang tak ada ni. Orang yang mulut tidak dapat kawan ni, kecek uduh ni. Terutamanya fahash ini. Fuhsh tu dia berkait dengan seks lah. Dia berkait dengan seks juga. Jadi sebut benda-benda tak pernah sabar lah. Orang malu lah sebut, tak patut sebut kecek. Dia tak malu. Kecek tu uduh lah. Tak kira laki kau puai kau. Kalau duduk dekat dia, kira kau nak kau tu. Semua dunia ni situ. Pergi situ belakang. Kau nak kau tu belakang. Ni tak sedap ni. Lagu ni. Ada perangai lagu tu. Sikit-sikit kau nak kau tu. Sikit-sikit kau nak kau tu. Tak ada cerita lain. Kalau hujan pun kau tu juga. Kalau orang paku dinding pun kau tu juga. Semua kecek. Alah gitu. Ni tak sel lagu. Tak sel. Jadi kecek tu alah gitu jadi benar. Jenis mencarut lah. Suka mencarut. Orang kita panggil nyapu. Suka nyapu. Kalau latah lagi tu. Tidak latah. Berhimna. Tu dia. Apa yang jadi gitu tu. Tapi kalau hak latah tu bukan sengaja tubik, lain lah, tidak terkawal. Tetapi apa gitu itulah benda yang sikit je nak. Tidak kata latah ke Allah, ingat Tuhan dok. Jadi alah kau gitu. Apa tu? Tak kira lah waktu tu. Kalau tidak sengaja, tidak di luar kawalan kita, tak kira lah waktu tu, dimaafkan. Tapi kalau dengan sengaja, tak boleh lah. Termasuk dalam waktu tu. Ini sampai kena buat peraturan gangguan seksual. Orang kata di pejabat, di apa kena buat peraturan. Kalau tidaknya kecek lagu tu. Ni orang Islam. Kadang-kadang yang memalukan, mengecewakan ustaz sendiri pun ada juga perangai lagu tu.
Nak kan? Dia tak baca kali hadis ni. Kena baca hadis ni tak boleh. Dia perangai ni payah, perangai. Ustaz pun boleh jadi. Tak tahulah dia jiwa juga tu, masalah jiwa juga tu sebenarnya. Walam yadhkur Abu Ghassan fi hadithi wa anfiq sanunfiq alik. Jadi beza ni ada sebut ni ada sebut ni, gitu je beza hadis ni. Cuma di akhir ni dia kata zaman jahiliah ada orang buat kerja, dia buat kerja ke apa dia? Gembala jaga apa ni kambing satu kampung tu. Orang dia jaga. Tapi dia tak nak apa, dia tak nak mikir apa, bukan harta, nak kira, nak sifat untuk berumah tangga apa, tak. Ni orang tak ada akal tadi tu. Di dalam riwayat akhir ni ada sebut, ni tambahan dia. Dia aja pasal apa? Pasal ada dia kenal dalam ramai-ramai tu, puak-puak dia tu, dia boleh berzina dengan tu, tak apalah dia. Ni ada juga orang tak ada mikir langsung dunia ni, dia kira mata-mata nak memuaskan nafsu dia. Tak boleh lagu ni. Lagu ni kalau mikir lagu ni ahli neraka. Ahli surga dia fikir tanggungjawab. Dia fikir tanggungjawab. Gitulah nampak dia tak ada baca tadi tu tak ada. Kita sekat tulis dulu malam ni wallah.